Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dehia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 21 Mei 2022. Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri terus komited memperkasa pengukuhan tanah asal di Sabah. Usaha seumpama memperlihatkan keprihatinan kepimpinan negeri dan persekutuan dalam menambah baik hak-hak Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili berkata, bagi tujuan tersebut, kerajaan telah memperuntukkan 10 juta ringgit untuk pengukuran tanah orang asal bagi negeri Sabah. Itulah untuk gerakan untuk membarui komitmen untuk meneruskan program ini bagi Sabah dan Sarawak. Dari dulu pun di bawah Perdana Menteri juga, so itu adalah bertepatan dengan keperluan semasa. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Telupit. Sementara itu, Adun Telupit Johnny Bon Jack Kurum berharap komitmen berkenaan dapat direalisasikan. 5,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi Karnival Kejaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang diadakan sempena Sirih Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Sabah yang berlangsung hingga Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Karnival disertai 40 majikan di seluruh negara itu menyasarkan belia khususnya lepasan universiti. Bercakap kepada RTM, Ketua Negeri Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso Sabah, Daud Nordin menyatakan program tersebut akan diperluas ke seluruh negeri termasuk kawasan pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Pencari kerja yang datang kita akan terus ditemu duga dan kebanyakan majikan dia akan terus memberikan keputusan sama ada terus diterima bekerja ataupun pencari kerja itu diberikan peluang kedua ataupun terus diberitahu tidak berjaya lah. Sementara itu, penganjuran karnival berkenaan disambut baik majikan dan pencari kerja. Di Pulau Pinang kita mulai lebih dari 50,000 pekerja tempatan. Dan kita dari Inter ini semua fokus dalam membantu pekerja tempatan untuk mendapat pekerjaan di Malaysia lah, terutama Sabah lah. Offerkan kerja kepada rakyat-rakyat di Sabah. So I think it's a very good idea. Amat mengalu-alukan this kind of idea. I think it's a very good effort by the government, by Perkeso as well. Ia memberi peluang kepada generasi atau fresh graduate yang baru grade after COVID lah. So dia bagus untuk menambah peluang pekerjaan lah. Yang fresh graduate ataupun yang sudah lama graduate tapi masih belum ada peluang untuk bekerja dapat mencari pekerjaan di tempat event-event yang ramai macam ni lah. Saya rasa macam bangga jugalah sebab selama ni saya cari kerja tapi tidak dapat, jadi saya usaha juga sampai saya dapat. Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Sabah yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob antara ruang terbaik capaian maklumat berkaitan peranan dan fungsi Jabatan Kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Ketika ditemui RTM, pihak jabatan dan agensi terlibat menyifatkan program JAKM ini memudahkan menyampaikan perkhidmatan secara terus kepada masyarakat. Program Aspirasi Keluarga Malaysia ini adalah merupakan satu program yang memang cukup bagus sebab ini membolehkan KWSP bersama dengan kaunter bergerak kami hadir ke sini dan bersama-sama untuk memberikan khidmat secara reach out kepada masyarakat yang mungkin tidak berpeluang datang ke pejabat KWSP. MITI sangat memerlukan program seperti ini supaya MITI lebih boleh mendekatkan kementerian ini kepada masyarakat dan memperkenalkan MITI kepada masyarakat dan fungsi-fungsi MITI untuk masyarakat di sekitar Sabah. Program pada hari ini sebenarnya adalah satu contoh outreach lah. Contohnya outreach daripada kami SPA untuk memberi maklumat kepada calon-calon pekerjaan di luar sana apa-apa saja yang berkaitan dengan SPA. Orang yang boleh mencari kerja semula lah dengan datang ke sini dan orang boleh bertanya secara directly kepada majikan-majikan yang ada open vacancies lah begitu untuk diorang. Jadi baguslah supaya semua orang pun boleh tahu mana-mana lagi kerja yang masih available. Senanglah kami memudahkan dapat maklumat tentang bantuan
yang kerajaan tawarkan, sama macam dorang punya program-program yang dong tawarkan, senanglah kami boleh bertanya-tanya, jumpa. Penganjuran program jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sabah yang julung kali diadakan di negeri ini mendapat reaksi positif pelbagai pihak. Ketika ditemui di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, rata-rata mereka berpendapat program seumpama memberi manfaat dan impak positif kepada masyarakat Sabah. Ini merupakan satu platform lah bagi LKM dan juga agensi di bawah Kerajaan Persekutuan mempamerkan, memperlihatkan hasil-hasil produk daripada usahawan di peringkat LKM, dan selain daripada itu memberi ruang juga untuk LKM memperkenalkanlah kepada orang awam kan, keluarga Malaysia di Sabah mengetahui perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh LKM. Adanya inspirasi yang kita adakan ini, salah satu memberi manfaat kepada usahawan-usahawan. Ini kita ada boots, dapat semua usahawan berkumpul, mendapat idea-idea apa yang harus dibuat, dapat informasi-informasi yang bermanfaat. Merupakan satu program yang julung-julung kali untuk rakyat Sabah lah khususnya. Program ini boleh diteruskanlah untuk akan datang tu. Memandangkan ini julung-julung kali. Pameran yang kita buat pun ni rasanya mendapat perhatian dari orang ramai lah. Dalam karnival ini saya melihat kita banyak boleh belajar, antaranya banyak bus-bus daripada kementerian, dan juga kita juga dapat beramah mesra lah dengan rakan-rakan yang datang pada hari ini. Sabah merupakan destinasi ketiga siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia selepas Johor dan Perlis. Jom kita ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Ada banyak tarikan. Paling siok pameran kementerian. Ada karnival kerja jamin kerja keluarga Malaysia untuk orang kita. Untuk dapat harga barang murah, kita pergi jualan keluarga Malaysia. Indah lama, 20 hingga 22 Mei sejak 9 pagi hingga 6 petang saja, Benny. Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Jangan kamu orang lepaskan peluang ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Baik, beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan harian di Sabah terus bertambah walaupun pada kadar yang lebih rendah daripada angka yang diramalkan lebih awal. Semalam, jumlah jangkitan baharu sebanyak 63 kes, 7 kes lebih tinggi daripada kes sebelumnya. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga jurucakap rasmi COVID-19 Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daerah penampang merekodkan jangkitan 2 angka dengan 12 kes baharu, 11 kes lebih tinggi daripada sebelumnya. Kota Kinabalu kekal penyumbang tertinggi kes baharu dengan 24 jangkitan, 18 daripada kes tersebut adalah melalui jangkitan sporadik. Manakala 17 daerah lagi tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Seramai 61 dalam kategori 1 dan 2, 2 orang kategori 3 dan tiada pesakit dalam kategori 4 dan 5. Baik, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Tiada sebarang insiden yang boleh menjejaskan tahap keselamatan di perairan Sabah selepas berakhirnya pilihan raya untuk memilih Presiden baharu Filipina baru-baru ini. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jautih Dikun berkata, ini disebabkan pasukan keselamatan sentiasa dalam keadaan siap siaga dan waspada sepanjang proses pilihan raya di negara jiran berlangsung. Walaupun pilihan raya ini telah berakhir, alhamdulillah semuanya telah berjalan dengan lancar dan tidak ada insiden-insiden yang boleh menimbulkan keresahan kepada kita. Tidak ada insiden-insiden yang boleh menjejaskan keselamatan di sempadan kita. Semuanya berjalan baik, semuanya dalam keadaan yang terkawal.
Beliau memberitahu sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah dan Majlis Serah Terima Tugas Ketua Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti KJPJKK di IPK Sabah, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau meminta semua penduduk maritim supaya memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan untuk menyalurkan sebarang kegiatan jenayah di kawasan masing-masing seiring slogan polis dan masyarakat berpisah tiada. Sementara Majlis Serah Terima Tugas KJPJKK menyaksikan SSC Muhammad Yusof Matais yang akan bersarah wajib Ahad ini menyerahkan jawatan terbabit kepada timbalannya SCP Abdul Rahman Kasim. SSC Muhammad Yusof berkhidmat selama 36 tahun sejak memulakan tugas pada 2 Februari 1986. Beliau telah bertugas di 6 jabatan antaranya Cawangan Khas, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik serta Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS melalui Pusat Zakat Sabah menyerahkan sumbangan berjumlah RM54,500 bagi membantu penduduk kampung Bangau-Bangau Sempurna yang hilang tempat tinggal akibat kebakaran April lepas. Sumbangan disampaikan timbalan yang di-Pertua MUIS Malai Ali Malai Ahmad mewakili Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Dewan Masyarakat Sempurna. Ketika ditemui pemberita, Malai Ali berkata, sumbangan tersebut memanfaatkan seramai 109 ketua isi rumah terlibat. Kita berharap dengan adanya bantuan ini sedikit sebanyak dapat memberi ketenangan kepada ahli musibah dan mengurangkan bebanan mereka. Dan inilah tugas kita di zakat, daripada umat kita kembalikan kepada umat. Dalam pada itu katanya, bantuan yang disalurkan ini merupakan sebahagian tugas MUIS dalam membantu golongan yang memerlukan, sekaligus memberi keyakinan kepada umat Islam di negeri ini mengenai peranan Pusat Zakat Sabah dalam memastikan rakyat lebih peka menunaikan zakat. Kejadian kebakaran tersebut memusnahkan 10 blok rumah kongsi, membabitkan 100 pintu, mengakibatkan kira-kira 900 orang terjejas tempat tinggal. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Saudara terus meriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu sehingga Ahad ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.